Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat sama-sama kita berkumpul pada hari ini untuk kita berkongsi sedikit ataupun kita mendengarkan sedikit peringatan bersama agar mudah-mudahan majlis ilmu ini memberikan manfaat dan juga keberkatan dan juga diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya insya-Allah pada hari ini akan berkongsi tentang tajuk yang diberikan, iaitu untuk kepentingan bagi keluarga tersebut menjaga keharmonian rumah tangga mereka dengan tolak ansur, ya. Jadi apabila salah satu pasangan tersebut, pasangan suami dan isteri, apabila mereka mendirikan rumah tangga, maka itu juga bermakna kedua-duanya, ya, apabila telah melafazkan akad nikah dan berkahwin serta berumah tangga, maka kedua-duanya secara tidak langsung telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanggungjawab yang baru. Dan lafaz yang diberikan ataupun yang diakadkan, yang dimeterai oleh kedua yang ini suami tersebut, itu merupakan tanda padanya bahawa beliau telah memikul tanggungjawab sebagai seorang suami, dan ketika itu juga isteri juga telah memikul tanggungjawab yang baru sebagai seorang isteri. Ini kita akan lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa akhadna minkum mitsaqan ghaliza, dan mereka, yakni isteri-isteri atau para isteri, telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat, ya. Maknanya apabila berlakunya akad nikah, suami melafazkan akad nikah secara tidak langsung, maka secara otomatis ketika itu telah terjalin hubungan rumah tangga, perkahwinan, menjadi suami isteri di antara kedua mempelai tersebut, ya. Dan akad nikah di sini disebutkan sebagai mitsaqan ghaliza, perjanjian yang kuat, ya. Jadi ada perjanjian di situ. Jadi ingat, bila kita sudah berumah tangga, bila suami telah melafazkan akad nikah, ia telah maknanya telah berjanji untuk menjadi seorang suami dan bertanggungjawab ke atas isterinya. Dan isteri juga pada masa yang sama, mempelai tersebut telah menjadi isteri kepada suaminya dan juga memikul tanggungjawab yang sama. Dan dalam hal suami isteri ini juga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21, ya. Dan di antara tanggungjawab ini ataupun peranan ini atau tujuan rumah tangga ini disebutkan dalam ayat tersebut, iaitu dalam surah Ar-Rum ayat ke-21. Allah berkata, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tandanya telah diciptakan, yakni tanda-tanda kekuasaannya Allah telah menciptakan untukmu, yakni para isteri-isteri dari satu entiti yang sama, ya, supaya kamu cenderung, yakni suami isteri cenderung dan merasa tentram kepadanya, litaskunu ilaiha, cenderung dan tentram kepadanya, sakinah, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang, mawaddah dan rahmah,
dan sesungguhnya itu merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. Jadi jelas apabila telah berlaku akad nikah, suami telah melafazkan akad nikah, dah termeterai perkahwinan, pernikahan tersebut, dah ada tanggungjawab, dan dalam akad nikah tersebut tujuan perkahwinan tersebut ialah untuk sakinah, ketenteraman, mawaddah dan rahmah, kasih dan sayang. Ya. Bermakna apabila suami isteri, mereka lelaki dan wanita telah berumah tangga, mereka perlu saling kasih mengasihi. Itulah tujuan rumah tangga. Ya, kita bukan orang kata nak bergaduh dan sebagainya ataupun nak bermasam muka, saling tidak bertukar sapa, tidak. Bila kita berumah tangga, maknanya kita nak rasa ketenteraman, kita nak rasa keharmonian, kita nak dikasihi, kita nak disayangi. Ya. Jadi bukan kita saja, tapi kita perlu saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi dan saling lengkap melengkapi. Dan saling kasih mengasihi ini juga bermakna saling faham tanggungjawab masing-masing. Ya. Jadi ingat, bila seorang berumah tangga, telah akad nikah, perlu kasih sayang. Ya, nak ketenteraman, keharmonian, saling mengasihi, saling menyayangi. Dan apabila kita kata saling menyayangi, saling kasih mengasihi, termasuk saling memahami tanggungjawab masing-masing. Kenapa? Sebab kita sayang. Sebab itu bila seorang suami itu telah mendirikan rumah tangga, bila majlis pernikahan, naib kadi akan mengingatkan kedua pasangan. Antaranya, dia akan ingatkan pasangan suami, dia akan ingatkan suami, dia akan ingatkan isteri. Diingatkan suami apa? Kan? Mereka akan menyebut firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Dan pergaulilah isteri-isteri kamu dengan baik. Dan dibacakan surah yang saya bacakan tadi. Ya, dan juga mengingatkan tanggungjawab yang perlu dipenuhi oleh suami, iaitu tanggungjawab nafkah. Bermakna kalau kita sayang dan kasih pada pasangan kita, kita perlu juga faham, saling memahami, keduanya suami isteri, dan bagi suami khususnya saling memahami, dan bagi suami khususnya faham tanggungjawab masing-masing, dan bagi suami antaranya tanggungjawab nafkah. Kenapa diberikan tanggungjawab nafkah? Sebab dia sayang, dia kasih. Dan ingat, nafkah di sini bukanlah sekadar kasih duit hadiah 100, 200, 50 ke apa ke, duit untuk jajan hari-harian. Bukan itu. Itu sebenarnya ekstra. Tetapi nafkah di sini ialah menyediakan rumah, menyediakan tempat tinggal, bayar bil, elektrik, api air, telefon, menyediakan makan minum, duit pasar maknanya, hari-harian. Kalau ada anak, belanja sekolah sebagainya. Kalau sakit, belanja perubatan dan sebagainya. Itu tanggungjawab. Itu yang dinamakan sebagai nafkah untuk suami tunaikan. Cuma, pada masa yang sama, kita pada hari ini, biasanya, tak semua, biasanya pasangan saling kerja. Dua-dua kerja. Dua-dua mencari nafkah. Maknanya isteri pun nak bantu juga suami. Biasanya bila dah membantu, maknanya isteri pun, bila dah bekerja, isteri pun sumbang kepada perbelanjaan hari-harian. Jadi maknanya dah bukan suami dah tak bayar, dah tak nafkah tu dah bukan 100% daripada suami, bukan 100%. Dah dibantu oleh isteri. Isteri dah sumbang juga. Patutnya isteri mungkin duduk rumah saja ataupun isteri kerja tapi tak keluar. Tapi dalam hal ini biasanya isteri akan bantulah. Bantu sebab kadang gaji tak cukup oleh suami ataupun kurang, ataupun mungkin belanjanya besar, lifestyle yang dipilih, gaya hidupnya agak mungkin tak cukup untuk ditampung oleh gaji suami seorang. Mungkin anak 3-4, belanja tadika dan sebagainya, sekolah semua. Jadi isteri kena kerja juga, ya. Jadi isteri kerja di sini ialah dia bantu. Dia dah contribute, dah sumbang. Patutnya tak perlu tapi dah bantu, ya. Jadi bila dah bantu ni, suami jangan pula lupa tanggungjawab dia lah.
Kadang-kadang ada kes-kes, biasanya pengalaman saya sendiri bila buat konsultasi kekeluargaan, kadang-kadang biasa banyak jugalah kes-kes di mana isteri patutnya keluar sebahagian, suami keluarkan sebahagian, tapi akhirnya isteri keluar semua. Banyak kes. Kadang itulah di antara kes yang berlaku perceraian dan sebagainya, ya. Jadi dalam hal ini, oleh kerana isteri pun dah contribute, isteri pun dah bantu sama, maka balik kepada topik kita pada hari ini kan, perlu tolak ansur lah. Suami pun kena faham lah. Suami jangan lupalah bahawa bukan dia seorang saja yang penat, isteri pun penat. Hatta kalau isteri suri rumah pun penat juga. Ya. Begitu juga dengan kalau isteri bekerja, suami pun bekerja. Balik dua-dua penat. Kalau isteri suri rumah, mungkin dia duduk rumah, dia kemas-kemas lah kan. Tapi itu pun suami pun kena bekerjasama lah, jangan berselerak sebagainya kan. Tolong sikit-sikit mana yang boleh. Namun kalau dua-dua bekerja, dua-dua pun dah penat. Bukan suami saja penat, isteri pun penat. Isteri pun kerja 9 to 6, 9 to 5. Kadang-kadang isteri pun kerja shift. Bukan kata kerja 9 to 6, 9 to 5, kerja shift. Suami kerja shift, isteri pun kerja shift. Penat juga. Ada kadang-kadang sekarang ni isteri mungkin tak kerja pun, tapi duduk di rumah, bekerja daripada rumah. Bukan kerja yang kerja rumah, tapi kerja dengan bisnes daripada rumah. Home based business kan. Jadi dia pun walaupun duduk rumah, tapi dia pun sumbang kepada ekonomi keluarga. Jadi dalam hal ini, perlulah suami mengambil kira kepenatan isteri. Tak boleh mengharapkan isteri saja bila dah penat balik rumah, dah penat. Isteri pun perlu rehat juga. Suami perlu rehat kan, isteri pun perlu rehat juga. Jadi isteri perlu jaga rumah, kemas rumah, suami pun kena bantu juga. Mungkin isteri masak, isteri buat air sebagainya, suami jagalah anak. Tengokkan anak tu. Kan homework ke, nangis ke, apa ke. Begitulah. Ya, tidak boleh mengharapkan isteri saja settlekan semua. Ya, jadi ini dinamakan sebagai tanggungjawab. Ya, kedua-duanya bertolak ansur. Ya. Dan suka saya nak ingatkan bagi kadang-kadang bagi pasangan, bagi suami yang mengabaikan tanggungjawab nafkah, ingat bahawa tanggungjawab nafkah ni merupakan satu kewajipan. Ya, satu kewajipan. Tak buat berdosa lah. Isteri tu dibantu tu sunat saja, yang wajib suami. Jadi kalau dah bekerja sama-sama, bayar dia kena semua kan, tapi bila isteri dah kerja, bahagian dia kena pastikan bayarlah. Kita kena ingat bahawa dalam hal ini, pembelanjaan untuk rumah tangga tu wajib dan juga mendapat ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW bersabda, kalau orang tu dia ada duit dirhamnya, ya, ada dirham, mata wang pada zaman dulu, dia belanja untuk fisabilillah, dia belanja untuk fakir miskin, untuk anak yatim dan untuk keluarga, maka pahala yang paling besar dirham tu untuk keluarga dia. Sebab belanja untuk keluarga wajib. Maknanya kita ada $100. Kita ada $500 contohnya. 100, ni bagi contoh saja. 100 kita derma kat masjid. 100 kita derma dekat rumah anak yatim. 100 kita kasih orang fakir miskin. 100 kita kasih isteri kita untuk duit belanja rumah. Yang 100 untuk keluarga tu, itulah pahala yang paling besar, sebab itu merupakan satu kewajipan. Malahan bukan saja dalam nafkah, tetapi begitu juga dalam hadiah-hadiah pun, sedekah pun. Itu yang wajib, yang nafkah. Tapi tambahan-tambahan, kita nak kasih lebihan-lebihan pun, paling besar ganjarannya ialah terhadap kaum keluarga sendiri. Sebab tu Allah kata, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidain ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba. Jadi sadaqallahul azim. Jadi dalam ayat tadi Allah kata wa'budullaha, dan sembahlah kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kamu mensekutukan dengan sesuatu, wabil walidaini ihsana, dan pada kedua ibu bapa hendaklah kamu berlaku ihsan, wabidzil qurba, dan kepada yang memiliki kaum kerabat, maknanya keluarga. Barulah anak yatim, fakir miskin dan sebagainya. Barulah jiran-jiran yang susah sebagainya.
Jadi kalau nak tolong ni, tolong dulu dengan, kalau yang kalau yang belum rumah tangga contohnya, ibu bapa dululah, baru keluarga-keluarga yang lain, kan? Tapi kalau sudah berumah tangga, dia dah ada kewajipan untuk keluarga dia sendirilah, anak-anak. Tapi tetap tak boleh dilupakan mak bapak tu. Ya, mak bapak tu jangan pula kita lupakan. Sumbanglah untuk keberkatan dan sebagainya, untuk membantu sebagai saham pahala kita, ya. Tak apalah, itu perbincangan yang lain, ya, untuk ibu bapa. Dan juga keluarga-keluarga yang lain. Jadi itu tahap-tahap, keutamaan dalam kita membuat amal kebajikan. Jadi poin saya tadi, balik pada poin saya tadi, ialah kita bila isteri dah bekerja, isteri dah bantu, suami kena bertolak ansur. Suami kena saling bantu-membantu. Tak boleh biarkan isteri sahaja saya uruskan kerja rumah. Dan ini sebenarnya bukanlah satu perkara yang baru. Kalau kita lihat, Nabi SAW sendiri, kan, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, bila ditanya oleh Al-Aswad kata, aku bertanya kepada Aisyah, apakah yang Rasulullah SAW lakukan di rumah? Aisyah jawab, baginda membantu memberikan khidmat, menguruskan urusan keluarga, dan apabila masuk waktu solat, dia akan pergi keluar solat. Duduk rumah, Nabi akan bantu urusan keluarga. Sampai solat, pergi solat. Dalam satu hadis yang lain pula daripada Urwah. Urwah kata kepada Aisyah, wahai Ummul Mukminin, apakah yang dikerjakan oleh Rasulullah ketika bersamamu di rumah? Aisyah kata, ia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh seorang daripada kamu. Apa dia buat? Nabi membantu isteri, memperbaiki sandalnya, slipernya, menjahit baju dan mengangkat air. Jadi ini juga hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Itu akhlak Nabi SAW. Dia membantu isterinya, jahit baju lagi, jahit pakaiannya lagi, mengangkat air, maknanya buat air dan sebagainya, memperbaiki sandal. Dia buat kerja, maknanya isteri buat kerja, dia pun bantu juga. Dia buat bantu bahagian dia. Jadi tak menyusahkan isterinya. Ya. Jadi ini namanya tolak ansur, ya, tolak ansur. Kita membantu pasangan kita. Bahkan inilah disebutkan oleh Nabi SAW, sebaik-baik kalian, yang terbaik akhlaknya ialah yang baik kepada isteri, terhadap isteri-isterinya. Jadi kita ni, kalau kita, orang kata, orang yang paling baik akhlak ialah yang baik dengan isteri-isterinya. Itu Nabi pandang mulia suami-suami yang baik dengan isteri. Suami-suami yang tak lokek dengan isteri, kan. Macam sekarang ni mungkin ada pengumuman baru ni dapat bonus kerja pemerintah sebagainya, ataupun yang bukan kerja pemerintah pun mungkin kalau ada sedikit kelebihan bulan 12 ni dapat bonus sebagainya, maka janganlah kita lokek dengan isteri kita, kan. Kita akan dapat pahala, kita akan dapat keberkatan. Walaupun isteri kita kerja, tapi dengan hadiah kita, dengan sumbangan kita itu memberikan kebahagiaan. Dengan sumbangan isteri kita yang bantu kita, walaupun dah penat kerja tu, masak sebagainya, kita bagi yang walaupun tak banyak, sedikit, ataupun kalau bagi banyak lagi baguslah, kan. Maka itu akan memberikan kegembiraan, dan itu akan memberikan rasa dihargai, akan timbul rasa kasih sayang, dan paling penting, ya, para hadirat muslimat, ia memberikan keberkatan dalam rumah tangga, dan insya-Allah Allah akan limpahkan kurniaan rezeki yang lebih melimpah pula pada kita. Kita tolong isteri kita, bantu keluarga kita, kita bantu mak bapak kita, insya-Allah. Ya. Percayalah, insya-Allah kita akan perolehi lebih banyak nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, kita memberi, kita akan merasa, ya, kita akan diberikan kemudahan, insya-Allah, diberikan keringanan, kemurahan rezeki, kemudahan dalam segala urusan kerja kita, dapat job dan lain semua. Insya-Allah Allah akan bagi, Allah akan bantu kita dengan doa isteri kita, doa ibu kita lagi. Insya-Allah akan lebih keberkatan, insya-Allah. Baik. Begitu juga seperti saya sebutkan tadi, tolak ansur di sini termasuklah kadang-kala kes-kes rumah tangga ni ialah bila dua-dua dah bekerja, ataupun isteri duduk rumah tak kerja, ataupun isteri bekerja, jadi masa terbatas. Kadang-kadang masa di antara keluarga terbatas, tak banyak, lagi-lagi yang mereka yang kerja shift, ya, agak terbatas dengan pasangan-pasangannya. Sudahlah masa terbatas, kadang-kala si suami pula tidak menghabiskan ataupun meluangkan masa berkualiti di sisi keluarganya ataupun di sisi isterinya, kan.
Sama ada kat rumah buat hal dia sendiri, tak layan anak, tak layan isteri, buat hal sendiri, tengok TV sebagainya, handphone. Ataupun mungkin keluar rumah kerana nak mungkin me time, untuk nak jumpa kawan, lipat-lipat sebagainya. Jadi masa dah lah sedikit. Kemudian kita habis kelak masa dengan orang lain. Jadi ini juga kadang-kadang memberi kesan kepada hubungan kekeluargaan, terutamanya bagi isteri-isteri yang lebih sensitif ataupun lebih perlukan masa yang nak sangat masa berkualiti bersama dengan pasangannya. Mereka akan rasa sedih, mereka akan rasa diabaikan, mereka akan rasa tidak dikasihi dan disayangi. Kan? Jadi kena luangkanlah masa untuk isteri kita, pasangan kita. Dan mungkin juga ada masanya kadang-kadang jangan sibuk suami saja untuk masa dia sendiri, me time dia. Ada masanya dia yang kena kasih berikan isterinya kerehatan, keringanan. Hari ini saya jaga anak-anak, saya jaga rumah, awak keluarlah dengan teman-teman ke apa ke, beli barang, awak keluar rehat. Tak boleh, jangan sibuk pasal anak, saya jaga anak. Buat macam tu. Pernah tak kita buat macam tu? Kan? Jadi ada masa kadang kita kena luangkan masa dengan keluarga, ada masanya kadang-kadang kita kena luangkan masa bersama dengan isteri, ada masa mungkin anak-anak yang lain jagalah, mertua sebagainya. Ada kalanya kadang-kadang kita kena berikan masa untuk isteri kita rehat. Kita pula bagi dia kita pula ambil alih peranan tersebut. Ini namanya kita namakan sebagai tolak ansur. Ya, tolak ansur dan juga menjaga masa bertolak ansur dan bertoleransi di antara satu dengan yang lain, ya. Ingat dari sudut pertama tadi saya sebutkan tentang nafkah kan. Yang kedua dari sudut tolong pasangan kita, tolak ansur dari sudut tolong menolong. Yang ketiga dari sudut masa yang berkualiti. Kena luangkan masa yang berkualiti. Kita tolak ansur, ada masanya kita berikan ruang untuk isteri kita dengan bagi mereka rehatlah. Kita pula ambil alih jaga anak-anak, jaga rumah dan sebagainya, ya. Kena ingat pasangan para hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita perlu ingat bahawa dalam hal ini kita perlu bertolak ansur dan bertoleransi, dan kita juga perlu bersikap saling memahami. Bagaimana nak bersikap saling memahami? Para hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam kita berkomunikasi, ya, kita kena ambil berat dari sudut kita berkomunikasi ataupun ketika kita berinteraksi dengan pasangan kita. Ini belum masuk anak-anak lagi. Ini baru dengan suami isteri. Kita perlu bersikap sensitif kepada perasaan pasangan kita. Kita kena ambil berat apa yang dirasakan, apa yang diinginkan oleh pasangan kita. Kita jangan mengambil mudah. Kita jangan mengambil mudah, kita jangan bersikap sambil lewa tentang keprihatinan pasangan. Ya, tentang keprihatinan pasangan. Itu namanya toleransi. Tolak ansur dan toleransi. Ya, seperti saya katakan tadi, ada pasangan yang agak sensitif dengan keperluan untuk bersama-sama dengan suami, keperluan untuk sama-sama dengan keluarga. Jadi ini kita panggil quality time. Kita perlu penuhi masa. Ada orang kadang dia kerja waktu pejabat dia agak mudah sikit lah, ya, tapi ada orang kadang dia kerja shift. Jadi masa dah lari tau. Kadang isteri kerja dia tak kerja, isteri kerja dia tak kerja, dia tak kerja isteri pula kerja. Jadi masa untuk sama-sama tu dah kurang. Masa sama-sama dah kurang, dia pula sibuk dengan lain. Jadi ini kena ambil berat, ya, perkara tersebut. Terutamanya isteri yang agak sensitif kepada masa yang berkualiti. Jadi dalam hal ini kita perlu faham dengan personaliti pasangan kita. Ini kadang kena belajar lah. Kita kena faham personaliti pasangan kita. Kita kena faham style pasangan kita.
Ya, kita kena faham style mereka, personality mereka. Banyak kes-kes dalam rumah tangga ni kadang bila mereka berpisah, bercerai sebagainya, mereka akan dakwa, oh tidak ada persefahaman. Oh kerana tak boleh nak berkomunikasi. Oh asyik bergaduh sahaja. Oh asyik bertengkar sahaja. Kenapa ia berlaku? Kerana pasangan tidak ada wujud saling faham memahami. Mengambil remeh apa yang dirasakan oleh pasangan. Tak kira lah suami atau isteri. Ada kes yang quality time tadi kan, untuk isteri kan, ada yang suami. Ada suami yang agak sensitif kepada masa quality, isteri pula sibuk. Samalah. Ada juga kita bersabar dengan personality dari sudut, kita kena faham ada pasangan-pasangan, dia bila berkomunikasi, dia berinteraksi ialah pasangan-pasangan yang agak dia tak kisah sangat mengenai untuk bersama-sama tu, kena berdua-duaan dengan dia. Ada pasangan-pasangan yang mereka lebih suka kita membantu kerja rumah tu. Ya, tak buat kerja rumah, pasangan kita akan rasa kecewa dan akan rasa marah. Ya, dia rasa penat, dia rasa kita tak sayang dia. Jadi sebagai kita tak kira suami atau isteri, kita kalau kita lihat suami kita ni, pasangan isteri kita atau suami kita ni suka agak prihatin dengan kebersihan, agak prihatin dengan ketelitian sistem di rumah, kita kena ambil berat perkara tersebut. Jadi poin saya ialah jangan kita mengambil remeh ataupun kita mengambil lebih kurang, tapi kita kena mengambil berat apa yang pasangan kita prihatin. Jadi kita kena bantu. Sebab orang-orang macam gini kadang-kadang dia tak boleh, bila dia minta tolongan kita, mereka nakkan kesegeraan. Bila kita lambat, dia akan buat benda tu. Dia tak tunggu kita. Sebab mereka memang pantang tengok pakaian-pakaian bertimbun-timbun, berselerak sebagainya. Ada pasangan, ada isteri okey, ada suami okey, ada suami pasangan tak okey. Jadi bila tak okey tu, kita kena prihatin lah. Ya, itu namanya tentang komunikasi dan interaksi. Begitu juga dengan pasangan, ada yang suka masa bersama, ada yang suka kita membantu mereka, ada yang suka untuk kita ni membelai mereka, pegang mereka, sentuh mereka dan sebagainya. Jadi tu personality pasangan. Kita pula jenis tak suka pegang-pegang, gelir, rimas sebagainya. Namun kalau pasangan kita macam tu, kita kena ambil berat. Kadang benda-benda gini kadang boleh jadi perpisahan dan perceraian. Kenapa? Kerana kita rasa, alah itu pun tak boleh, ini pun tak boleh, alah nak pegang tak pegang pun nak marah. Tapi kita kena ambil tahu, macam saya katakan tadi, perkara-perkara sebegini, apa yang disukai oleh pasangan kita, kita kena ambil berat, kena belajar. Begitu juga dengan untuk kita luangkan masa dah sebut tadi, untuk kita menghargai dan juga mengenang pasangan kita. Ya, bila kita buat sesuatu, kita kena menghargai mereka. Ya, kita dah betul ansurkan, pasangan dah tolongkan, kita kena hargai. Hargai macam mana? Appreciate lah, mengakui, tunjukkan kita terima kasih kita. Kalau kita silap, kita minta maaf. Ya, kita appreciate dia. Ya, kita puji dia. Jadi ini adalah satu bukan sekadar kita itu menunjukkan kita ni ambil berat pada mereka, kita betul ansur, kita bertoleransi dan kita prihatin dengan pasangan kita. Sebab dia dah buat, dah tolong banyak, kita pula tak menghargai. Jadi kita kadang-kadang kita tak dapat buat perkara tersebut, pasangan kita buat, ada pasangan minta dihargai. Dia memang rasa kalau kita tak hargai, dia akan rasa kita ni macam tak kisah dia. Kita ni rasa kita ni seolah macam tak berterima kasih. Kita tak sayang dia, kita tak kasih dia. Ingatkan, pasangan ni perlu saling kasih, mengasihi, sayang, menyayangi. Dan setiap pasangan ni, mereka akan rasa dikasihi, disayangi dan dicintai berbeza di antara satu dengan yang lain. Jadi dalam hal ini, kita kena ambil berat, kena ambil kisah, tak boleh bersikap sambil lewa. Sebab itulah pasangan kita. Bukan kata kita saja sebagai suami, pasangan kita pun jangan lupa pasangan dia yang lagi satu. Tak boleh suami saja ambil berat, ambil kira perasaan isteri. Isteri pun kena ambil berat
dan prihatin dengan perasaan suami. Sebab tu kadang-kadang punca pergaduhan kerana tiada keluangan masa, tiada belayan, tiada masa bersama, tiada penghargaan, kan? Tiada belayan dan sentuhan. Dan ada kalanya kadang mereka ni sukalah bila masa-masa yang istimewa, mereka suka diberikan hadiah. Orang macam ni kita nak kenal, kadang-kadang dia pun suka bagi hadiah dekat kita. Jadi bukan maksudnya kita nak, kadang-kadang benda gini bukanlah semestinya hadiah yang mahal, tapi sebagai tanda ingatan kita. Ya, kita kena sensitif juga. Kadang-kadang gaduh sebab tak bagi hadiah pada birthday contohnya, ataupun terlupa. Sebab ada setengah pasangan benda ni sangat sensitif. Sebab kita lupa tu menunjukkan kita ni tak sayang dia. Ada orang tak kisah pun, asalkan bagi hadiah, besok pun tak apa, lusa pun tak apa. Ya, jadi ini antara perkara-perkara yang peringatan ataupun satu nasihat untuk diri saya sendiri dan juga untuk pasangan-pasangan suami isteri, untuk kita menjaga keharmonian dengan bertolak ansur. Dan bukan saja dalam hal di antara suami dengan isteri, tetapi juga bertolak ansur di sini juga boleh kita extend, boleh kita luaskan juga kepada anak-anak dan juga kepada kepada keluarga pasangan kita. Kepada keluarga pasangan kita. Kenapa ya para hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian? Ini kerana apabila seseorang itu mereka berkahwin, ya, mereka berkahwin. Kalau kita lihat dalam surah, saya nak petik sedikit dalam surah An-Nisa, saya nak baca sedikit satu ayat dalam surah An-Nisa, ayat yang pertama. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, Allah kata, yang bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu daripada satu entiti yang sama dan menjadikan darinya pasangan-pasangannya, ya, isterinya, keduanya laki dan perempuan. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kepada Allah dan menjalinkanlah pada mereka itu silaturrahim, ya. Jadi kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini, Allah menyebut ketakwaan sampai 2 kali. Pertama, ketakwaan untuk kita bertakwa kepada Tuhan, dan yang kedua untuk kita bertakwa dalam kita menjalinkan hubungan silaturrahim. Sebab bila kita sudah berumah tangga, ya, kita pada masa sama menjalinkan silaturahim dengan keluarga pasangan kita. Ini namanya silaturahim. Kita bukan berkahwin dengan isteri kita, ataupun kita bukan berkahwin dengan suami kita, tapi kita juga telah ada keluarga yang baru. Kita juga kena prihatin dengan keluarga pasangan kita. Ibu dia, bapanya, adik-beradik, ipar dan sebagainya. Malahan ibu dan bapa ni dah jadi namanya ibu bapa mertua kita. Dan ibu bapa mertua ni level dia dah macam mak bapak juga, walaupun tak sama. Kerana kita dah tidak perlu nak, orang kata dia dah kira mahram dah. Dah kira dah tak perlu tak perlu nak dah boleh bersalaman, dah boleh buka aurat kita, buka tudung dan sebagainya. Dah boleh cium pipi ibu mertua kita, kan, contohnya, untuk tanda sayang kita padanya. Lebih-lebih ibu yang dah tua lah, kan, dah 60, 70, kan, 80. Kita sayang, kita cium pipinya, ya, atau apatah lagi cium tangan lah. Jadi itu maksud saya. Jadi kita kena bertolak ansur lah. Bertolak ansur di mana? Kadang-kala pasangan kita ni dia ada ibu bapa yang sudah tua, kan.
Jadi kita kena jaga mereka. Ataupun sama ada ibu bapa yang tua tu, pasangan kita ni anak tunggal, ataupun dia anak bongsu, ataupun dia anak sulung. Anak bongsu, anak sulung, tetapi semua yang lain tak boleh nak jaga. Mungkin ada yang lain pun kena jaga mertua dia. Mungkin ada yang lain anak ramai, rumah pula kecil. Kan? Macam tu lah. Ada mungkin ipar-ipar pun duduk rumah dia juga, makin banyak, penuh. Ataupun tak kisah je, adik-beradik tak kisah. Lantaklah mak bapak, aku tak nak jaga. Jadi siapa yang perlu jaga? Kita lah. Takkan kita nak tolak-menolak. Jadi kadang-kadang pasangan kita kena jaga ibu bapa mereka, which is ibu bapa, di mana ibu bapa mereka itu pun juga adalah ibu bapa kita juga, ibu bapa mertua kita. Maka ini namanya tolak ansur lah. Kita juga kena bantulah. Tak boleh lah, ni mak bapak saya tak nak lah, saya tak izinkan. Tak boleh lah gitu. Kenapa? Suruh abang awak jagalah. Tak boleh macam tu. Kan? Kalau isteri kita tak jaga, siapa nak jaga? Kalau suami kita tak jaga, siapa nak jaga? Mak bapak dia dah tua dah. Ada mak bapak kadang dah kuat, okey lah. Masih baru 50, mungkin awal 60-an, tapi kuat lagi. Tapi ada kadang dah sakit-sakit. Muda tapi dah sakit-sakit. Asyik mungkin terbaring saja. Kan? Mauzubillah, sakit bara sebagainya, contohnya. Maka ataupun sakit tua, sudah tua, nak jalan pun kena papa. Maka kita pun kena betul ansur jagalah. Sama juga. Ya, itu mungkin masa isteri kita ataupun suami kita. Mungkin hari esok keluarga kita pula macam tu, mak pak kita pula sakit, kan. Jadi ini namanya bersikap tolak ansur dan juga bertoleransi. Kerana bila kita sudah berumah tangga, bermakna kita bukan kahwin dengan pasangan kita, tapi juga kita ada mempunyai keluarga yang rangkaian keluarga yang baru. Ipar-ipar, ipar duai, biras dan juga ibu dan bapa mertua. Jadi itu antara perkara-perkara yang dapat saya kongsikan hari ini berkaitan dengan tolak ansur, toleransi, itu masuk dalam konsep saling kasih mengasihi di antara satu dengan yang lain, iaitu antaranya dengan kita mengambil berat dari sudut tanggungjawab nafkah. Pertama, dan juga kita membantu pasangan kita, terutamanya pasangan yang sudah bekerja sama-sama, jadi mereka pun penat juga. Kita pun kena tolong, kena tolak ansur, jaga rumah, jaga keluarga, jaga anak, dan juga yang ketiga, selain pada membantu kerja rumah, anak-anak juga tolak ansur dalam hal tersebut. Termasuk juga kita mengambil berat dari sudut personaliti ataupun keprihatinan pasangan kita. Kita tolak ansur, kita lebih kurang bagi pasangan yang agak sensitif dan prihatin kepada masa yang berkualiti, kepada sentuhan, kepada penghargaan, kepada mungkin sedikit hadiah, peringatan, dan juga sikap saling bantu-membantu kerja rumah sebagainya. Dan terakhir, termasuk tolak ansur ialah dari sudut kita bertolak ansur dengan keluarga sebelah pasangan kita, ipar-ipar ataupun mertua kita, ibu bapa mertua kita yang dah sama macam dah hampir samalah darjatnya, sama macam ibu bapa kita sendirilah. Jadi kalau kita ada perasaan yang sedemikian, kita akan hormat mereka sebagaimana kita hormat mak bapak kita sendiri. Mereka susah, mereka perlu orang jaga, kita yang boleh jaga mereka. Tak kiralah, walaupun mereka tu bukan mak bapak betul kita, tapi dia mak bapak pasangan kita dah samalah macam mak bapak kita sendiri. Jadi kita prihatin. Dia susah, sama macam mak bapak kita susah. Kan? Dia perlukan pertolongan, sama macam kita tolong mak bapak kita sendiri, kan? Pahala mungkin tak samalah, tetapi dari sudut ihsan, dari sudut tolak ansur, saya rasa itu adalah satu perkara yang terpuji, dan itulah yang makin mengeratkan rumah tangga dan kasih sayang di antara suami isteri, seperti mana disebutkan dalam surah surah Ar-Rum ayat yang ke-21 yang telah dibacakan pada awal ceramah ataupun perkongsian ini tadi. Saya rasa itu saja daripada saya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini, pada sesi ini, dapat memberikan kemanfaatan dan juga kebaikan, dan dapat kita kongsi bersama dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sebagai suami isteri. Perlu tolak ansur, perlu toleransi agar terwujud sikap keharmonian dalam rumah tangga, sikap kasih dan sayang, iaitu dan juga ketenteraman, sakinah, mawaddah dan rahmah.
Itu saja daripada saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.